Syarikat multinasional ataupun singkatannya MNC ialah sebuah syarikat yang beroperasi secara meluas dengan beberapa cawangan terdapat di dalam dan luar negara. MNC perlu dikenal pasti melalui beberapa ciri, iaitu syarikat haruslah mempunyai aset dan perolehan yang tinggi melalui perkembangan yang cukup pesat, serta syarikat menggunakan teknologi yang tinggi. Syarikat yang kami pilih iaitu syarikat Panasonic dan Mastercard ini menepati ciri-ciri dan kriteria MNC. Latar belakang syarikat. Okey, sekarang kita mulakan dengan syarikat Mastercard. Okey, syarikat Mastercard ni pada awalnya ditubuhkan di New York pada tahun 1966. Pada awal munculnya syarikat ini, syarikat Mastercard dikenali sebagai Master Charge the Interbank Card yang telah dirasmikan kewujudannya pada tahun 1979. Mastercard ni merupakan sebuah syarikat yang menyediakan kad kredit antarabangsa dan pada awal pelancaran syarikat Mastercard ini, dia diadakan di California yang bertujuan bagi memonopoli serta memintas Bank America Card yang telah dikeluarkan oleh Bank of America. Okey, bagi latar belakang syarikat Panasonic pula, Panasonic dulunya dikenali sebagai Matsuhita Electric Industrial Company. Matsuhita Konosuke merupakan penemu ataupun pengasas yang menubuhkan perniagaan ini sejak tahun 1918. Okey, pada awal penubuhan syarikat ini hanya berfokuskan kepada penciptaan palang elektrik sahaja. Namun, selepas tahun 1935, ia telah mempelbagaikan beberapa kategori produk elektrik yang berbeza. Bagi strategi dan reka bentuk untuk syarikat Panasonic. Panasonic yang menggunakan model portal ini telah mengaplikasikan satu reka bentuk iaitu low cost leadership. Low cost leadership ini diguna pakai oleh syarikat Panasonic kerana syarikat tersebut mengambil kira untuk mendapatkan keuntungan dan kelebihan dalam pemasaran dunia dengan mengurangkan kos sesuatu produk. Strategi ini membuka ruang kepada syarikat Panasonic dalam mengembangkan pasaran saham dengan cara syarikat ini memilih pembeli golongan pertengahan sebagai sasaran pemasaran mereka. Bagi strategi dan reka bentuk untuk syarikat Mastercard adalah syarikat Mastercard lebih cenderung untuk menggunakan strategi perbezaan, differentiation strategy. Hal ini kerana penggunaan strategi ini berupaya bagi syarikat Mastercard untuk tampil lebih unik dan berbeza dari syarikat yang lain yang di dalam bidang yang sama iaitu servis berkonsepkan kewangan. Objektifnya adalah untuk mendapatkan harga yang premium disebabkan oleh perbezaan dan keunikan yang diberi oleh Mastercard kepada pengguna. Beralih pula kepada struktur organisasi. Untuk syarikat Panasonic menggunakan struktur mekanistik di dalam struktur organisasi. Struktur ini merupakan struktur yang umum digunakan di pelbagai syarikat, lebih-lebih lagi syarikat yang berada di dalam sektor penyilangan. Panasonic menggunakan struktur ini juga bertujuan untuk memudahkan pemerhatian prestasi para pekerja kerana sistem yang berpusat. Beralih pula kepada Mastercard. Mastercard juga adalah merupakan perkhidmatan keuangan yang menggunakan struktur organik sebagai struktur organisasi. Struktur organik mudah diselenggara dan jarang perlu diubah apabila sebuah organisasi beroperasi dalam persekitaran yang stabil. Oleh kerana rangkaian dan sistem pembayaran Mastercard yang luas, kos untuk menambah bank saudagar atau kedai baharu pada rangkaiannya adalah agak rendah. Persekitaran organisasi bagi syarikat Panasonic melakukan beberapa usaha-usaha tak kenal lelah untuk menawarkan penyelesaian untuk mewujudkan persekitaran yang selesa di samping mengurangkan beban dalam alam sekitar, termasuklah rumah, bangunan pejabat, kilang dan masyarakat dengan menggunakan teknologi pengurusan tenaga terkumpul.
Selain itu, Panasonic membuat perubahan untuk kemajuan dan perkembangan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui aktiviti-aktiviti perniagaan yang unik, termasuk penyelesaian perkhidmatan perniagaan dari segi inovasi model perniagaan dan rantaian nilai, dan dengan demikian meningkatkan kualiti di seluruh dunia. Bagi syarikat Mastercard pula, Mastercard membuat penambahan baharu keupayaan dan pelibatan untuk makmalnya sebagai portfolio perkhidmatan, termasuk program inovatif yang menyokong rangkuman kewangan dan persekitaran. Selain itu, rangkaian bantuan Mastercard iaitu sistem digital voucher yang telah digunakan oleh agensi bantuan di Yaman, Nida dan Mali. Rangkaian itu berfungsi dengan memberi bantuan kad berdaya chip yang secara berkala dengan nilai supaya mereka boleh mendapatkan keperluan daripada kumpulan barangan, malah persekitaran yang tiada terhad ketersambungan. Hubungan antara organisasi bagi syarikat Mastercard adalah syarikat pembayaran global yang terkemuka di mana Mastercard berbangga kerana berada di tengah-tengah perdagangan untuk membantu menjadikan kehidupan lebih mudah dan cekap kepada semua pengguna. Mastercard berfungsi sebagai pemberi franchise, memproses dan penasihat kepada industri pembayaran serta menjadikan perdagangan berlaku dengan menyediakan pautan ekonomi kritikal di kalangan institusi kewangan. Syarikat Mastercard bekerjasama dengan syarikat Telefonica untuk berkolaborasi bersama. Telefonica percaya bahawa dengan menawarkan penyelesaian kewangan mudah alih dapat memenuhi permintaan penduduk di Amerika Latin yang dapat memudahkan menjalankan operasi kewangan dengan lancar dengan adanya telefon mudah alih. Bagi syarikat Panasonic pula, Panasonic bekerjasama dengan syarikat Toyota untuk menghasilkan bateri prismatik lithium-ion termaju. Syarikat Toyota mengawal 51% daripada usaha sama serta Panasonic pula mengawal 49%. Bagi usaha sama ini, kedua-dua syarikat mengeluarkan kenyataan bahawa ia menjangka dapat menurunkan kos bateri sebanyak 50%. Usaha sama antara Toyota dan Panasonic tidak lama lagi akan dapat mengeluarkan bateri yang mencukupi untuk 80,000 kereta elektrik. Persekitaran antarabangsa bagi syarikat Mastercard dan juga Panasonic. Okey, masalah yang dihadapi oleh industri kewangan di peringkat global bagi Mastercard adalah bermulanya apabila berlakunya peperangan antara Rusia dan juga Ukraine. Jadi, banyak perniagaan telah mengundurkan diri dari negara itu berikutan peperangan yang berlaku. Jadi, Mastercard ini merupakan salah satu perniagaan yang terbesar dan merupakan sebuah perniagaan yang turut mengundurkan diri daripada negara berkenaan berikutan pergolakan yang berlaku. Okey, seperti yang kita tahu, pergolakan yang berlaku dapat menjejaskan prestasi syarikat kerana perniagaan mereka turut terjejas akibat peperangan yang berlaku. Bagi persekitaran antarabangsa Panasonic pula adalah mereka membantu negara membangun dengan memanfaatkan penggunaan teknologi kepada komuniti serantau. Panasonic juga telah menderma sebanyak 1,000 solar LED lanterns atau dikenali sebagai tanglung LED suria kepada sebuah perkampungan di Tanzania iaitu Mbola. Jadi sumbangan ini telah dapat membantu anak-anak di perkampungan ini untuk belajar pada waktu malam. Tenaga elektrik yang digunakan oleh syarikat ini adalah menggunakan tenaga solar yang ditukarkan kepada tenaga elektrik. Teknologi perkhidmatan Mastercard. Yang pertama adalah bagi memperkembangkan e-commerce. Okey, pertama sekali mereka menggunakan model perniagaan Mastercard yang mana syarikat ataupun perusahaan besar yang menghasilkan wang yang banyak akan dikenakan sedikit charge bagi setiap transaksi dalam jumlah yang besar. Okey, yang kedua pula adalah penyelesaian provenance Mastercard.
Penyelesaian Provenance Mastercard boleh menambah ketelusan dan kebolehkesanan pelbagai sistem makanan kerana ia adalah data dan agnostik industri. Yang ketiga pula, Mastercard juga menggunakan pembayaran caj mikro. Mereka memberikan manfaat kepada perniagaan dan juga kepada pengguna yang dulunya tidak boleh membayar dan menjual secara digital. Teknologi perkilangan bagi Panasonic. Mereka memperoleh pengiktirafan melalui teknologi nano. Teknologi nano ini telah mendapat pengiktirafan daripada QTEC iaitu Pusat Kualiti Teknologi Tekstil Jepun. Jadi, teknologi nano ini digunakan bagi membantu untuk mengurangkan kebolehjangkitan virus berbahaya seperti COVID-19. Yang kedua adalah melancarkan Smart Factory. Jadi, Smart Factory ini adalah merupakan kilang yang dihasilkan dengan menggunakan sistem pemasangan bagi melahirkan kilang autonomi. Kilang autonomi ini digunakan sepanjang tempoh 24 jam. Hal ini kerana permintaan daripada pelanggan mendorong kepada penubuhan Smart Factory. Jadi, Panasonic Smart Factory merupakan salah satu kilang yang telah maju selangkah ke hadapan dengan menghasilkan pelbagai inovasi bagi industri perkilangan. Seterusnya, bagi budaya organisasi, syarikat Panasonic mengamalkan 7 prinsip bagi memupuk tingkah laku pekerja. 7 prinsip itu ialah sumbangan kepada masyarakat, keadilan dan kejujuran, kerjasama dan semangat kumpulan, usaha gigih demi kemajuan, sopan santun, rendah diri dan kesyukuran. Mereka juga memberi galakan kepada pekerja untuk mencapai potensi dengan tawaran rangkaian faedah seperti cuti paterniti, waktu rehat sukarelawan berbayar dan majlis makan malam tahunan yang disertakan dengan anugerah dan sebagainya. Justru, Klan merupakan amalan reka bentuk budaya organisasi syarikat ini kerana mengutamakan pekerja dalam mengukuhkan kepentingan bersama. Selain itu, organisasi ini mengamalkan sikap berdisiplin dan tanggungjawab sosial korporat serta etika dalam perniagaan. Budaya organisasi syarikat Mastercard pula yang pertama, mereka mengamalkan budaya menang atau pemberian anugerah pencapaian. Budaya ini bagi mengiktiraf dan menyokong usaha profesional serta peribadi pekerja di samping membolehkan pekerja merealisasikan potensi cemerlang dan membuat sumbangan maksimum kepada perniagaan. Reka bentuk budaya organisasi ialah mission. Persekitaran kerja yang inklusif menggalakkan sifat ingin mencuba, kreatif dan berani dalam kalangan pekerja. Ini dapat membentuk penekanan terhadap prestasi, daya saing dan berorientasikan matlamat. Syarikat turut menyediakan peluang dengan membangunkan kemahiran baharu dan memperoleh pengalaman yang profesional. Contohnya, program jumlah ganjaran iaitu Total Rewards. Beralih kepada inovasi dan perubahan, syarikat Panasonic. Yang pertama, idea berdasarkan konsep penulenan udara dengan teknologi Nano-X yang memberi manfaat kepada kesihatan dan kemudahan masyarakat pengguna. Yang kedua, memperkenalkan produk terbaru yang diinovasikan iaitu Panasonic Cordless Steam Iron 360 di Kuala Lumpur Fashion Week 2019 dalam usaha mencapai kepuasan pelanggan dengan produk yang lebih berkualiti dan mesra pengguna. Yang ketiga, baru-baru ini munculnya idea baharu syarikat Panasonic iaitu Papanita yang menggunakan sisa kelapa sawit Malaysia untuk mengurangkan pencemaran serta menyumbang kepada pembangunan mampan industri perabot dan kelapa sawit. Bagi syarikat Mastercard pula, yang pertama ialah pendekatan kerjasama. Organisasi menyatukan rangkaian perniagaan global dan pengguna untuk menangani perubahan iklim melalui inisiatif penghutanan semula dengan mencipta produk inovatif digital yang memberikan maklumat mengenai impak karbon. Yang kedua, kad prabayar. Mastercard dan bus milik Axiata Digital memulakan perkongsian strategik untuk menyediakan rangkaian penyelesaian serta tawaran pembayaran inovatif kepada pengguna di Malaysia serta Indonesia. Pendigitalan perniagaan.
Okey, kelebihan yang pertama adalah dapat meningkatkan produktiviti kerana ia mengautomasikan prosedur yang berulang secara manual. Syarikat boleh mengurangkan beban tugasan kepada kaki tangan dan membuka ruang kepada mereka untuk menyiapkan projek yang mencabar dengan menggunakan daya kreativiti yang dapat membantu meningkatkan kecekapan syarikat. Kelebihan yang kedua pula adalah meningkatkan ketinggian dalam peluang pemasaran disebabkan penggunaan teknologi yang kian meluas serata dunia. Contohnya, pengiklanan yang berkaitan produk atau perkhidmatan melalui laman web syarikat. Okey, kekurangannya adalah pertama dapat bekerja dalam industri elektronik yang mempunyai kelemahan bahawa terdapat interaksi yang tidak mencukupi antara pelanggan dan pekerja. Jurujual Contohnya jurujual, kepuasan pelanggan dan tugasan lain biasanya dikendalikan oleh seseorang individu. Okey, bagi kekurangan yang seterusnya adalah risiko kecurian data dan maklumat daripada penggodam yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada pelanggan jika adanya laman web palsu sehingga mendatangkan kerugian kepada pihak pelanggan dan organisasi itu sendiri. Sebagai kesimpulan, bagi syarikat Mastercard, dengan menggunakan reka bentuk dari model portal serta strategi pembezaan iaitu differentiation strategy, ianya sedikit sebanyak dapat membantu syarikat Mastercard untuk kekal bersaing dalam bidang mereka iaitu servis perkhidmatan kewangan. Bagi syarikat Panasonic pula, merupakan syarikat global yang ternama dalam menyediakan produk elektronik. Dalam mengekalkan produknya sehingga kini, syarikat tersebut melakukan beberapa perkara untuk kekal relevan pada syarikatnya.